Kita sambung semula subjek yang kedua pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diucapkan tahniah kerana tuan-tuan, puan-puan masih setia mengikuti pengajian kita, iaitu pengajian Tafaqquh Fiddin. Daripada pagi tadi, kita Aqidatun Najin membahaskan berkenaan dengan perkara-perkara yang wajib dipelihara. Dan ketika ini, kita akan menyambung semula pengajian subjek yang kedua, iaitu berkenaan dengan fiqh yang kita baca kitab Fiqh Manhaji. Moga-moga kita diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberi faham dengan baik. Moga-moga kita bermanfaat dengan ilmu yang kita perolehi pada pagi ini. Muka surat 1901. Tajuknya dalam kitab fiqh ni, tajuknya amaran supaya berjaga-jaga daripada terjatuh dalam kemurtadan. Tajuknya, kita ni naklah jaga-jaga di dalam kehidupan kita. Sama ada diri kita, keluarga kita, masyarakat di sekitar kita. Maknanya mestilah kita ni sentiasa di kuliah masjid ke, di surau ke, naklah bercerita berkenaan dengan perkara-perkara yang bersangkutan, berkaitan dengan batalnya Islam ataupun murtad. Jadi oleh kerana itu, ruang kita mengaji kitab Tuhfatul Raghibin tu. Setiap Jumaat malam Sabtu, Tuhfatul Raghibin tu, khusus kitab itu, walaupun dalam penghujungnya, khusus kitab itu berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh membawa murtad dan perkara-perkara yang boleh menanggalkan iman kita. Jadi iman kita ni hidup atas dunia, iman kita ni dekat nak mati, iman kita ni di alam barzakh, iman kita ni ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Itu pakaian kita. Moga-moga kita berpisah daripada dunia kepada alam kubur, kita mati di dalam iman. Sebab itu iman kita ni ibarat pakai baju. Pakai baju, pakai seluar. Iman ini naik, turun. Jadi oleh kerana itu, iman ini juga ada perkara-perkara yang membatalkan dia secara sedar ataupun tidak sedar. Kita mengaji. Saya teringat kitab, saya mengaji dulu kitab Sulamu Bertadi. Sulamu Bertadi ni dia ada mengesahkan kitab Babun fil Aqidah. Babun fil Aqidah. Kitab Sulamu Bertadi. Tuan-tuan ada kitab Sulamu Bertadi ni? Kitab fiqh. Kitab kecilnya ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Kitab kecil saja, tapi dia ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Dia syarah dia besar, Kifayatul Muhtadi.
3 jari tebal syarah dia ni. Dia tajuk dia kitab fiqh tapi dia berceritakan asas akidah. Dia kata babun fil aqidati, ini suatu bab pada mencatatkan i'tiqad. I'tiqad ni memang kita murtad. Begitu juga dalam kitab Tuhfatur Raghibin tu, perkara-perkara menjadikan murtad. Dia kata dan wajib atas tiap-tiap orang yang akil balik apabila masuk ia di dalam agama Islam. Apabila dia masuk dalam agama Islam ataupun berada dalam agama Islam. Masuk dalam agama Islam ni orang kafir masuk Islam. Lepas tu kita ni berada dalam agama Islam dan tetap ia di dalamnya, tetap di dalam Islam. Itu dia ayatnya. Atas berkekalan selama-lama pada melazimkan dirinya, mewajibkan diri dia barang yang lazim atasnya, atas yang wajib agama daripada segala hukumnya, hukum agama. Itu dia pengarang ni Syekh Daud Fatani. Kitab Sulamu Bertadi, kitab kecil, tajuknya Ibadat Muamalat Munakahat Jinayat, membahaskan kisah itu. Itu saya baca sikit. Kalau tuan-tuan ya, untuk surat baru tadi yang pasal tu tadi kitab Kifayatul tadi Sulamu Bertadi. Muka surat 2. Tajuk mula-mula Babul Aqidah. Okey. Babul Aqidah. Tajuk mula-mula muka surat 2. Lepas itu syarah dia Kifayatul Muhtadi, besar lah. Kifayatul Muhtadi ni besar. Tebal ni saya ada. Syarah kepada kitab ni. Kitab ni nipis je. Tuan-tuan bagus ni kitab ni. Dia kitab fiqh. Kitab fiqh tapi nipis saja. Sulamu tadi. Kitab saya tunjuk tadi. Syarah dia tebal. Menjelaskan perkara yang bersangkutan dengan tajuk kita belajar ni. Jadi muka surat 1901, amaran supaya berjaga-jaga. Maknanya arahan, bukan saja arahan info yang berkaitan dengan banjir musim tengkujuh, tapi info yang berkait dengan berjaga-jaga supaya kita tidak terjatuh dalam kemurtadan, jadi murtad. Maknanya kita jaga. Itu pentingnya mengaji tauhid ni tuan-tuan sekalian. Pentingnya mengaji tauhid. Saya kitab Tuhfatur Raghibin tu 2, 3, 4 kali baca, insya-Allah kuliah maghrib tu akan habislah. Bagi orang yang mengikuti di Masjid Lamin tu, maknanya khatamlah kitab tu. Jadi sesaudara kita yang mengikuti malam semalam 60 lebih mengikuti ni. Jadi saya bercadangnya kuliah online ni kita nak baca sifat 20. Sifat 20 atas sikit supaya kita belajar memantapkan sifat 20 tu. Makna kitab sifat 20 juga. Kalau nak, maknanya order dalam Shopee. Kitab sifat 20 dalam Shopee ada. Maknanya kita belajar, dia kitab tu ada rajah-rajah. Dia ada rajah-rajah berkait asas lah. Kitab kita Aqidatul Naji ni besar, kitab besar. Kitab besar. Jadi tuan-tuan ni dah mengaji kitab besar, hak kecil kacau je lah. Kacau je, insya-Allah. Hak besar dah mengaji Aqidatul Naji mengaji kita. Tuan-tuan tengok, saya tunjuk sekejap.
Ini kitab ni. Dalam Shopee ada. Dia kitab ni nipis saja. InsyaAllah kita mengaji lepas habis Tuhfatul Raghibin. Dia begini. Lepas itu berkenaan dengan dia ada rajah-rajah. Dia ada rajah-rajah. Dia ada rajah-rajah. Tajuk dia Kitab Sifat 20. Dalam Shopee tu tulis Sifat 20. Ni kulit dia. Dalam Shopee tu warna biru. Kitab Jawi. Cantik sangat. Ringkas sangat. Muka surat dia 24 saja. Maknanya kita nak belajar, nak memantapkan pelajaran Sifat 20 insya-Allah. Jadi oleh kerana itu dia suruh kita berjaga-jaga di dalam perkara murtad. Jadi perkara murtad ni sebab apa dia kisah berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan fiqh? Sebab orang yang murtad ni dijatuhkan hukuman hudud. Sekiranya dia tidak bertaubat dan sekiranya dia diperintahkan bertaubat, dia enggan. Itu dia. Daripada penjelasan di atas, anda dapat perhatikan bahawa murtad boleh berlaku melalui ucapan yang dituturkan atau melalui sesuatu tindakan yang disangkakan remeh dan tidak membawa apa-apa makna, atau melalui keingkaran yang disangka hanya sebagai suatu bentuk kebebasan berfikir dan bersuara. Itu dia. Murtad ni berkait dengan akidah, yang berkait dengan usuluddin, berkait dengan ilmu tauhid, naklah dibaca bersama dengan ilmu fiqh. Macam undang-undang. Berkait dengan tauhid ni maknanya iktikad pegangan kita, tak luntur. Lepas itu berkait dengan fiqh ialah hukuman terhadap individu itu. Kita boleh lihat dalam masyarakat kita di Malaysia ni ada mana mengisytiharkan nak murtad. Dia mengisytiharkan nak murtad tu dia telah murtad. Dia telah murtad. Mengisytiharkan nak murtad segi akidah. Segi akidah tak boleh main-main. Segi akidah, sebab itu kita awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ni kenal Allah supaya kita berada dan macam kitab tadi, Sulamu tadi, supaya kita berada di dalam agama Islam tetap dengan agama kita. Tetap sehingga mati. Tidak ada wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa memilih agama selain daripada agama Islam tidak diterima. Lepas tu di akhirat dia di kalangan orang-orang yang rugi. Itu dia. Jadi maknanya kita batang tubuh kita batang tubuh kita ni hendaklah dipelihara iktikad, perbuatan, perkataan. Sebab dia boleh jadi murtad. Bila dia jadi murtad, maksudnya dua keadaan. Murtad kita saja-saja saja. Syahadah, istighfar balik. Lepas tu murtad yang terang-terangan. Murtad yang terang-terangan ini dia membabitkan hukum fiqh, iaitu berkenaan dengan hukum murtad ataupun hukum hudud. Dia nak peringatkan kita. Dari sudut ilmunya berkait rapat dengan ilmu tauhid, ilmu fiqh. Berkait rapat dengan ilmu tauhid, ilmu fiqh. Walau bagaimanapun ucapan atau tindakan yang disangka tidak mempunyai apa-apa arti ini sebenarnya menyebabkan suatu perubahan besar kepada nasib pelaku murtad itu selepas mati. Itu dia. Maknanya berkait atas dunia, lepas tu berkait dengan akhirat. Ini kerana sebelum dia disenaraikan sebagai orang Islam yang layak menerima pengampunan Allah dan syafaat kerana keislamannya,
Sebaliknya kini dia disenaraikan sebagai kafir, orang kafir yang tidak akan merasai rahmat walaupun sebanyak mana sekalipun amal kebajikan dia lakukan. Itu kesan dia. Murtad ni maknanya dulu Islam, lepas itu kerana dia melakukan murtad, nak keluar Islam ataupun telah keluar Islam, maksudnya dia ni bukan daripada golongan Islam, kafir lah, walaupun nama Melayu. Kita dengar maknanya beberapa tahun yang lepas, bahkan zaman sekolah lagi, tahun 85, tahun 86, makna padri Melayu. Padri Melayu daripada orang Islam murtad di Singapura. Tak ingat saya namanya. Padri Melayu. Itu murtad. Itu golongan kafir walaupun dia nama Melayu. Jadi walaupun dia nama Melayu, artinya dia tu telah tersisih daripada kita, bukan golongan kita dah. Bukan golongan kita. Lepas itu, akibat daripada itu, hukum Islamnya dia naklah dihukumkan bunuh. Setelah dia suruh bertaubat apa begitu-begini, kerajaan dia tidak nak, maka dibunuh. Malah berlaku perubahan besar terhadap kedudukannya dalam masyarakat Islam di dunia ini. Ini kerana beberapa haknya kini digugurkan. Bila jadi murtad, hak dia digugurkan. Jadi kita kena faham, tuan-tuan sekalian. Saya nak ke belakang sikit. Murtad ni ada dua kategori. Kategori kita orang biasa ni melakukan 3 perkara. I'tiqad, perkataan, perbuatan. Contohnya, kita tak cerita hukum hudud lagi ni. Contohnya, mempertikaikan agama. Jadinya dia jadi murtad. Tak disengajakan jadi murtad. Saya contohkan, kalau tuan-tuan ingat, Allah, awak ni janggut macam janggut kambing. Macam janggut kambing. Sedangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan janggut walaupun 2-3 helai, menyimpan janggut. Jadi dia ni membuat perkataan murtad. Lepas tu kita kata, awak jangan bercakap begitu. Menyimpan janggut ni sunnah Rasulullah. Kawan tak tahu. Awak bersyahadah semula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu istighfar. Clear. Itu di dalam keadaan kita semasa. Yang kedua ni, murtad ni keluar betul pada Islam. Jadi implikasi dia kepada orang yang keluar daripada Islam ni, implikasi dia naklah kerajaan, itu sebut kerajaan Islam, naklah kerajaan Islam menghukum dia kerana mempermain-mainkan Islam, kerana murtad. Setelah dia diarah ataupun kaunseling kepada dia, kaunseling kepada dia gitu-gitu, saya tetap juga gitu-gitu gini apa, maka dijatuhkan hukuman pancung, hukuman mati, murtad. Itu kategori 2 ni. Faham? Faham? Itu kisah murtad ni. Jadi kita jangan ingat murtad ni, murtad kedua tu saja. Kita seharian ni boleh jadi murtad. Seharian kita boleh jadi. Saya bersumpah dengan cahaya matahari. Tergelincir akidah murtad tu. Bersumpah ni dengan nama Allah saja, tak boleh dengan matahari. Orang tua-tua kita dulu rajin sangat. Saya bersumpah dengan cahaya neraka. Tunjuk ke pelita, tunjuk ke lampu gaslight. Saya bersumpah dengan cahaya neraka. Dia kata nak menghujah, nak menguatkan cakap dia. Tak boleh perkara itu
menyebabkan kita murtad. Menyebabkan kita murtad walaupun tak sengaja. Walaupun tak sengaja. Itu yang pentingnya kita mengaji akidah. Kita mengaji akidah. Lepas itu orang yang murtad ini golongan berapa? Golongan yang pertama ke golongan yang kedua? Dia sebut sini. Golongan pertama ke golongan kedua? Kategori murtad. Saya sebutkan tadi, kehidupan kita seharian boleh jadi murtad. Lepas tu yang oleh kerana golongan yang kedua ni, mana istihar betul murtad. Jadi saya nak sebutkan hak yang terlucut pada dia golongan pertama ke ataupun golongan kedua yang menyebabkan dia ni dijatuhkan hukuman hudud. Dua, Ustaz. Golongan kedua. Golongan pertama ni cakap-cakap kita dalam masyarakat kita ni, kita suruh syahadah saja. Golongan yang kedua ni, dia ni istihar betul. Jadi istihar betul ni maksudnya dia digugurkan hak. Yang pertama, hak untuk hidup kerana wajib bunuh. Dia hak untuk hidup digugur. Dia wajib dibunuh kerana mempermain-mainkan Islam. Mempermain-mainkan Islam. Tuan-tuan pernah ingat tak Salman Rushdie? Salman Rushdie menghina Nabi. Apa nama, kerajaan mana yang mengisytiharkan dia bunuh? Halal darah dia. Kerajaan Iran. Kerajaan Iran. Maksudnya menghina Nabi. Menghina Nabi tu murtad. Kalau sekiranya Salman Rushdie ni Islam ke? Islam lah Salman Rushdie ni. Kalau dia Islam, dia wajibkan hukum bunuh. Dia dah murtad kerana menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, hak untuk memiliki kerana hak milik dia gugur. Orang yang murtad ni gugur segala-galanya. Memiliki harta pusaka tak boleh, dimiliki orang lain tak boleh, sebab dia bercanggah agama, berlainan agama. Jadi berlainan agama ni, dia tidak hak dia tu tidak seperti Islam. Yang ketiganya, semua status peribadinya seperti berkahwin, pusaka digugurkan. Bini dia tercerai. Perkara ini dibincangkan dengan lebih mendalam nanti. Itu dia. 3 hak digugurkan oleh orang yang mengisytiharkan murtad ini. Bahaya. Ada orang kita Malaysia ni, dia sebut dia ditekan apa begitu gini, lebih baik saya keluar Islam, dia kata. Lebih baik saya keluar Islam. Oh, jangan cakap begitu. Lebih baik saya keluar Islam. Maknanya cetek nipihnya iktikad dia. Nipihnya iktikad dia sampai dia mengungkapkan perkara yang tidak sewajarnya diungkapkan. Lebih baik mati daripada hidup. Senang ke mati ni? Senang ke mati? Kalau hidup ni ada lagi panjang lagi akalannya, ikhtiarnya. Mati ni duduk dalam tanah ibaratnya, terkurung. Itu orang yang bercakap yang tidak ada akidah. Jadi tidak ada akidah, tidak ada pegangan. Jadi oleh kerana itu, kalau orang Islam contohnya membunuh diri dan sebagainya, ataupun orang Islam mencampakkan diri dia kepada kelembah kehinaan, kebinasaan, buat perkara-perkara yang ditegah oleh agama, maknanya tidak ada akidah. Sebab itu saya jelaskan ataupun saya beritahu
Makna dalam hadis 40 tu iman, Islam, ihsan. Ini anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita ni, inilah nak diterapkan. Iman, Islam, ihsan. Nak diterapkan 3 perkara ni. Iman, Islam, ihsan. Dinisbahkan kepada ilmunya, kita mendalami ilmu tauhid. Kita mendalami ilmu fiqh. Kita mendalami ilmu tasawuf. 3 ni, 3 cabang. 3 cabang. Nabi tak sebutlah ilmu tauhid, ilmu fiqh ni. Maknanya Nabi menyebutkan berkait dengan iman ni, kita menjenamakan, ulama-ulama dulu menjenamakan ilmu tauhid, ilmu usuluddin, tunjang, asas agama. Ilmu yang berkait dengan ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, ilmu yang berkait dengan fiqh. Lepas tu ilmu yang berkait dengan akhlak, moral, apa begitu begini, adab-adab, ilmu yang berkait dengan tasawuf. Itu ilmu ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Dia tidak lari daripada iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Jadi oleh kerana itu, kalau sekiranya kita imbas ke belakang, saya sebutkan, tuan-tuan masih ingat rukun syahadah, mengamati betul, fardu syahadah, kesempurnaan syahadah, sah syahadah, membinasakan syahadah. Lepas tu ilahiyat, an-nubuwat, as-sam'iyyat. Lepas tu rukun agama, ad-din, arkanuddin, bukan arkanul Islam, arkanuddin, tunjang agama, tunjang agama. Lepas tu rukun tauhid, lepas tu rukun ma'rifah. Itulah yang melengkapkan kita. Rukun ihsan yang melengkapkan kita. Melengkapkan pakai baju, pakai seluar, pakai kain, begitu begini. Maknanya jangan kita biarkan kita ni bertelanjang. Itu dalam konsep kita menjaga akidah kita, menjaga syariat kita, menjaga moral kita ataupun adab kita. Jangan difikirkan maknanya perkara ini perkara remeh. Perkara remeh. Sebab itulah kita ni bertuah, alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita dapat mengaji. Kita dapat mengaji. Kita dapat mengaji sedikit sebanyak. Sedikit sebanyak kita faham yang saya sebutkan tadi. Ilmu tauhid kita faham, ilmu fiqh kita faham, ilmu tasawuf kita faham. Melalui pengajian tafakuh fiddin ni, kita ilmu tauhid ada aqidatun naji, terkini. Ilmu fiqh kita ada fiqh manhaji. Ilmu tasawuf kita ada Ustaz Sahak tu, kita apa? Ustaz Sahak Minhaj Abidin. Minhajul Abidin. Lepas itu apa nama ni, kita ada tafsir Ibnu Katsir dan juga membaca Quran, membetulkan Quran dan tajwid. Lengkap dah. Itu saya kata bertuah kita ni. Makna diberi taufik dan hidayah oleh Allah Ta'ala, kita menyertainya. Makna sepatah selidah kita dapat mendengar nasihat-nasihat agama. Bayangkanlah kawan-kawan kita tidak cana ke perkara begini. Tidak cana perkara begini. Tidak semestinya mengikuti kelas kita ni, tidak semestinya mana-mana kelas. Nak kabarkan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita tak cana, rutin semayang, rutin pergi masjid, rutin pergi surau. Jadi
dia punya pengisian dia tu, makanan dia tu. Jadi istilah makanan yang tidak berzat, masalahnya kurus kering dia. Kurus kering. Kita bercakap sama kita ni lah. Makna kurus kering. Jadi oleh kerana kita ni alhamdulillah dapat makan yang lazat-lazat. Dapat makan yang lazat-lazat. Dapat makan yang berzat. Kita dapat makan nasi kandar pekan contohnya. Belilah nasi kandar pekan. Biasa ada Pulau Pinang. Maknanya kita ni alhamdulillah bertuah. Makna dalam konteks ilmu tu kita dapat belaka. Jadi tunjang yang nak mengabarkan kita ni, mudah-mudahan kita berdoa supaya kita disihatkan tubuh badan, kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dilapangkan waktu untuk pengajian ilmu, kita untuk beramal serba sedikit, orang kata baca Quran, berzikir dan seumpamanya, maka kita ni mengisi jiwa kita. Mengisi jiwa kita. Walaupun jiwa kita ni diisi, makna ubat kencing manis, ubat darah tinggi, obat jantung, obat kolesterol, kena makan ubat. Jadi oleh kerana kita ni ada penyakit, kita tak sedar ke penyakit kita. Kalau kencing manis sampai 40 kencing manis sampai 40 tak makan ubat, ibaratnya darah tinggi sampai 200, orang tua khabar kolu tu, sampai 200 kolu, maknanya kita serba sedikit mengimbangi fizikal kita, ikhtiar kita umpamanya. Jadi ikhtiar kitanya dengan memakan rohani kita. Memakan rohani kita ni ilmu-ilmu yang memberi nasihat. Firman Allah Ta'ala cantik. Wadzakir. Wadzakir. Allah kata, beringat-ingatlah. Fa inna dzikra, maka sesungguhnya zikra, beringat-ingat itu, tanfa'ul mu'mini, dia amat tanfa'ul mu'mini, amat memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Itu pesanan atau firman Allah Ta'ala. Beringat-ingatlah. Beringat-ingat ni maksudnya kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itu dia berhubung kait. Setelah menyedari perkara ini, perkara ini dia wajib dibunuh, hak dia tak ada, lepas tu status perkahwinan pusaka apa begitu gini terlucut. Seseorang Muslim perlu menjaga lidahnya, seorang Muslim, supaya dia tidak menuturkan perkara yang boleh melibatkan murtad walau bagaimana sekalipun kemarahan dia. Jadi kita kena jaga lidah. Kena jaga lidah. Lidah kita ni berharga. Berharga. Manfaatkan lidah kita ni untuk menuturkan perkara-perkara yang baik. Lidah kita ni kencing manis tinggi sangat pun kelu. Hyper. Kencing manis rendah sangat, hypo. Kelu juga. Maknanya nak imbang. Lidah kita ni boleh jadi tak berfungsi. Kencing manis terlampau tinggi. 20-24 kencing manis. Lepas itu, kencing manis terlalu rendah. 3.0, 2 poin sekian, maka kita kelu juga. Itu lidah kita ni. Jadi kita nampak bahawasanya lidah kita ni bukan selalu dia baik, dia berfungsi dengan baik dengan fungsinya. Ada masa-masa kita kalau dapat penyakit, saya katakan tadi, hyper ataupun hypo, kencing manis dia berubah fungsi, ataupun cakap lamanya telo.
Telur tu daripada kesannya. Jadi oleh kerana itu kita menuturkan benda yang baik, nasihat yang baik, siapa jua. Lepas itu lidah kita ni membaca, menyebut perkara yang baik. Kita sembahyang sentiasa membaca lidah dalam sembahyang. Allahu Akbar, lidah. Kalau tak ada lidah, gua negara. Cuba berhenti ke lidah nak menyebut Allah Akbar. Itu dia. Lepas tu kita takbiratul ihram, terus membaca doa iftitah, terus membaca Fatihah, terus membaca ayat lazim, ayat Quran, terus membaca Allahu Akbar, rukuk, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, terus membaca Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu kita nampak. Lidah kita tu amat bernilai. Sesuatu perkara yang Allah kurnia ni amat bernilai sehingga kita ditarik oleh Allah Ta'ala nikmat itu. Allah Ta'ala tarik nikmat sikit saja, mana kita tersentak. Gigi. Nikmat gigi ni, kalau sekiranya tak sakit gigi, kita tak sedar nikmat gigi. Biasa je nikmat gigi ni. Sebenarnya nikmat gigi ni, kalau kita tak ada gigi, baru kita tahu. Nak mengunyah pun masalah. Nak mengunyah pun masalah. Maknanya makan daging, tak daging liat. Daging liat, makan dodo macam mana? Kepak je Ustaz. Kepak. Makan air saja, manis daging tu. Itu nikmat gigi. Nikmat gigi. Lepas tu nikmat kita umur, nikmat muda. Nikmat muda. Allah Ta'ala kurniakan nikmat dewasa, nikmat kanak-kanak. Kita ingat umur 4-5 tahun tu, nikmat berkenaan tu kita ingat. Lepas tu nikmat 4-5 tahun, nikmat 7 tahun hingga 12 tahun, nikmat sekolah rendah, nikmat tingkatan 1 sampai tingkatan 5, tingkatan 6, nikmat remaja, nikmat kita belajar itu maknanya proses. Proses nikmat itu kita dapat. Proses nikmat kita berkahwin, lepas tu nikmat umur 30, nikmat umur 40. Biasanya umur 40 ni penyakit mari. Penyakit mari umur 40. Jadi kita sebut ayah kita, wai kita, aki kita, moyang. Saya berkesempatan dengan moyang. Makna moyang saya moyang perempuan, moyang lelaki tak sempat. Lepas tu sempat dengan aki, dengan wai, belah ayah, belah mak, begitu. Orang tua-tua gitu begini, kita sempat. Mereka ini maknanya menceritakan sakit lutut, sakit benda apa. Sekarang ni kita pula kita pula ditarik nikmat itu. Ditarik nikmat itu. Kawan dia tunjuk ke WhatsApp dia. Dia tunjuk ke WhatsApp dia, besar sangat dia punya font saiznya. Saya kata, pasal apa besar sangat? Rupanya dia tak nampak. Saya ni tak nampak jauh, dia ni tak nampak dekat. Awak cuba tengok tu. Dia kata di atas Bukit Pelindung. Di atas Bukit Pelindung menengok anak bulan baru ni. Di kuarter polis. Di kuarter polis di bawah, Bukit Pelindung atas. Saya tak nampak polis, anak-anak polis tak tahulah, anak polis ke polis ke. Dia main bola, saya tak nampak. Saya kata, ramai dia kata orang main bola. Saya kata ada orang ke? Dia kata kawan boleh bila. Mana mata dia cerah. Mata dia cerah, kawan boleh bilang. Boleh bilang. Awak tengok dia kata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh bilang. Saya tak nampak. Saya tak nampak. Tetapi dia WhatsApp dia besar.
Wasaknya itu nikmat telah ditarik. Jadi oleh kerana itu, perkara-perkara yang berkait dengan murtad ni, perkara-perkara yang berkait dengan murtad ni, maksudnya kita kena jaga betul-betul lah. Kita menjaga perkara-perkara murtad ini dengan ilmu tauhid. Dengan ilmu tauhid, kita silibus ilmu tauhid ataupun benteng ilmu tauhid tu kita menjaga. Kita tahu perkara-perkara yang menyebabkan murtad. Kalau orang tak mengaji, dia tak tahu. Kalau orang tak mengaji, dia tak tahu. Terus cakap lah, tak mengaji, tak tahu. Tak mengaji, tak tahu. Jadi oleh kerana itu, kita ni benteng, kita ni ilmu tauhid dan juga perkara-perkara pengajaran daripada ilmu tauhid itu. Supaya kita tidak murtad, supaya kita ni dipagari, dibentengkan dengan ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Mana pergi balik pun sifat 20 itulah juga. Pergi balik sifat 20, pergi balik ilahiyat, an-nubuwah, as-sam'iyah. Pergi balik situ. Jadi oleh kerana itu, kita ni sementara hidup ni nak menjaga perkara-perkara yang menyebabkan murtad umpamanya, maka kita kembalilah kepada ilmu ataupun benteng pagar i'tiqad kita. Jadi nak pagar ni pun mesti tahu. Kalau tak tahu, kita tak boleh nak pagar. Kita tak boleh nak pagar kerana kita tak tahu. Jadi bertuah sangatlah seperti mana saya katakan tadi, kita ni diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seminggu sekali apa begitu begini dapat menyelami hakikat ilmu agama dan nak menggarap ilmu tersebut kepada jiwa raga kita. Jiwa raga kita. Contohnya maksudnya iman kita ni bila masuk zuhur terdetik dalam hati kita, setidak-tidaknya zuhur dah masuk. Itu dia pancaran dia. Allahu Akbar. Kita terdetik. Macam mana keadaan terdetik? Zuhur dah masuk. Bayangkanlah masyarakat kita seumpamanya, maknanya maksud dia azan dikumandangkan, tak ada apa-apa. Azan tu ibarat lagu saja. Ibarat lagu saja. Jadi oleh kerana itu, perkara-perkara yang menyebabkan murtad ini harus dijaga. Wajib dijaga supaya kita ni tidak diancam dengan hukuman-hukuman yang berkait dengan fiqh ni, hukuman hudud kena ke atas orang yang murtad ni. Kena ke atas orang yang murtad ini. Apabila dikenakan kepada dia, maksudnya hukum mati. Hukum mati. Maknanya jangan main-main lah perkara-perkara murtad. Jadi saya bimbang orang yang mengisytiharkan murtad ni ataupun permohonan murtad ataupun dia nak murtad, saya tak bimbang sangat. Seorang berdua saja yang kita dengar-dengarnya di dalam kehidupan kita ni. Melainkan orang gila ajalah nak mengisytiharkan murtad orang yang orang Terengganu kata jahil wa tukir. Jahil ya, kalau dia tak jahil wa tukir tu, dia tak mengungkapkan perkara begitu. Walaupun dia tak semaya, walaupun dia apa gitu gini, dia tak mengungkapkan perkara itu. Tak mengungkapkan perkara. Maksudnya dia masih lagi beriman, tetapi beriman yang asi. Dia tidak melakukan perkara-perkara hak diperintah agama. Tapi yang saya takutkan kehidupan kita seharian. Kita kehidupan seharian ni bimbang. Menyebabkan kita melakukan perkara-perkara yang menyebabkan murtad. Saya ulang balik. I'tiqad. I'tiqad. Kita kata bulan, bintang, bumi, apa gini.
Allah ni duduk mana? Itu. Kita melihat kepadanya yang nyata. Kita tak sedar yang nyata itu dijadikan oleh Allah. Kita tak sedar. Maksudnya Allah tu hebat lagi. Yang dia jadikan tu hebat dah. Itu nak kabarkan. I'tiqad. Jadi kita bimbang, terlintas di dalam hati kita i'tiqad. Lepas tu yang kedua, saya bimbang perkataan. Perkataan ni senang ceritanya sebarang bentuk memperlekehkan agama. Sebab itu dalam kuliah sittah, maknanya perkara penting tu agama. Maknanya sebarang bentuk memperlekehkan agama dengan mengucapkan dengan lidah, artinya perkataan ni dia boleh jadi murtad. Apa sebarang bentuk? Bahaya sangat. Tapi oleh kerana seseorang itu tidak mengaji, dia tidak nampak bahayanya. Dia tidak nampak bahayanya. Contoh, bahaya. Bukan kisah murtad ni. Bahaya kita beramal. Kita beramal tak nampak. Beramal terbagus, kita tak nampak. Bahayanya kita beramal, contohnya sembahyang, kita mengabarkan orang tu tak guna, dia tak sembahyang. Bahaya. Walaupun kita dah sembahyang sunat. Sembahyang sunat, bahayanya kita ingat terlepas dah, bagus kawan ni. Maknanya perkataan ujuk tu, ujuknya, sum'ahnya, riyaknya, itu dia. Mengepoknya. Mengepoknya. Pakai jubah, mengepok. Maknanya orang tu pakai t-shirt tak berkollar, tak kemas. Itu bahaya. Jadi di dalam kita membuat baik tu, rupanya syaitan tu masuk unsur-unsur. Dia tak akan alpa, dia tidak akan lupa, dia tidak akan berputus asa. Walaupun kita buat baik, dia kabar begini. Orang buat baik, dia suruh buat baik lagi. Kawan ni sebenarnya kemas pukul 11.30 dah pergi masjid. Iblis pun sebut lagi. Maknanya tak ada masalah, dia ke tempat baik, dia ke masjid, tempat baik hari Jumaat. Kita 11.30. Kebetulan pula orang tak ada lagi masuk depan. Kita khabar, kawan ni kemas 11.30, orang tak ada lagi, Tok Imam pun tak sampai lagi, kawan dah sampai dah. Iblis ni dia khabar, awak tu memang baik sebab dah kita buat baik. Jadi jangan percaya bila kita buat baik, jangan sedap hati. Kita nak banyaklah istighfar, nak banyak apa begitu begini kepada kita ni, kepada diri kita ni, supaya tidak dicemari. Itu bahaya. Di dalam kita menuntut ilmu ni apa begitu begini, kita dipengaruhi juga oleh sifat-sifat. Sebab itu saya kata tadi, tasawuf tu nak ada juga. Saya buka YouTube Ustaz Muhaizat. Ustaz Muhaizat tu alih ni tu. Ustaz Muhaizat ni cerita kisah mencari guru Mekah tu gini. Nak belajar apa gini. Kedainya anak murid dia nak belajar dengan dia ni. Anak murid ni dia Allah Ta'ala kurniakan kasyaf. Allah Ta'ala ni kurniakan kasyaf kepada anak murid dia ni. Mana nak belajar gitu. Jadi semayang zuhur begitu gini. Lepas itu anak murid ni terdengar sebelum tok guru ni semayang, dia menyebut, "Ya Allah, ya Tuhanku, redakanlah aku."
Lepas itu anak murid dia ni nampak malaikat. Nampak malaikat sebut kepada tok guru hadir nak belajar ni, malaikat tu sebut bahawa Allah Ta'ala tak reda kawak ni. Itu cakapnya. Bahawa Allah Ta'ala tak reda kawak ni. Maknanya anak murid dia ni khabar, pasal apa Allah Ta'ala tak reda gini. Akhir sekali dia alasan. Dia alasan anak murid ni tak nak belajar. Tak nak belajar. Dia khabar ke guru dia ni, saya nak balik, dah ada barang tertinggal. Tok guru ni dia khabar, pasal apa awak tergesa-gesa nak balik gini. Saya gini. Ke awak dapat maklumat lain. Dia khabar dapat maklumat lain. Lepas tu kelok sana kelok sini, dia tak tahu yang guru dia itu kasah juga, orang alim. Buruk sangka. Buruk sangka. Lepas itu guru dia khabar alasan gini. Cakap benar, dia khabar cakap benar. Ya tak ya, dia khabar, saya terdengar malaikat mengabarkan tok guru ni tak direda oleh Allah Ta'ala. Tak diredai oleh Allah Ta'ala. Kalau gitu, saya ni khabar di tok guru dia, saya menyebut minta Allah Ta'ala reda. Malaikat tu saya dengar juga. Malaikat tu maknanya saya mendengar perkataan malaikat tu, cakap malaikat tu dah 40 tahun. Malaikat tu kata Allah tak reda kau. Jadi maksudnya anak murid ni baru sehari, baru waktu Zuhur, waktu Asar. Jadi tok guru dia kata, saya ni walaupun Allah Ta'ala tak reda, malaikat cakap tu tak reda, tak kisahlah. Reda kehendak Allah. Reda ni hak Allah. Saya memohon. Itu dia. Saya nak kabarkan, maksudnya kita ni ikhlas dulu. Bukan kerana itu, bukan kerana ini, di dalam kita beramal. Ini beramal hari Isnin ni kan? Hari Isnin ni puasa Arafah lah. Puasa Arafah. WhatsApp. Assalamualaikum ahli grup, puasa Arafah ke? Saya alhamdulillah puasa Arafah. Mana maksudnya? Kalau ahli grup tu tanya, Assalamualaikum, yang bertanya, awak ni semayang tasbih ke malam tadi? Terpukar nak menjawab. Semayang subuh pedak, jangan kena semayang tasbih. Itu bahaya. Jadi kalau kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala berbuat sesuatu amalan ni, maka ikhlaslah. Ikhlas bukan nak dibanding-bandingkan dengan orang. Kita pergi masjid, ikhlas. Jangan bersibuk jiran tak pergi masjid. Lantak dia, kita pergi. Tu maksudnya. Jadi ringkasnya, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita ni berbicara kisah amaran ataupun ingatan supaya kita ni tidak terjatuh kepada kemurtadan. Kita ni tidak jatuh ke alam murtad. Jadi oleh kerana itu, dia menyarankan kita supaya memelihara i'tiqad kita, memelihara lidah kita, memelihara tingkah laku perangai kita, pertuturan kata kita, perilaku kita, supaya tidak terjerumus ke lembah murtad. Jadi oleh kerana itu, insya-Allah kita sambung lagi pada minggu depan hukum murtad. Hukum murtad. Lepas itu saya nak tanya sebelum kita berpindah sebelum kita mengakhirinya, saya nak tanya, murtad ni dinisbahkan kepada kita ni berapa kategori murtad? Dua. Murtad ni berapa kategori dan perkara menyebabkan murtad ni berapa pula?
Kita kena beza. Yang kategori yang jadi murtad ni apa? Melalui itikad. Siapa nak? Melalui itikad kita, Ustaz. Perbuatan kita ada dan percakapan kita. Kurang tepat. Kurang tepat. Ikut perbuatan perkataan. Kurang tepat. Kategori. Ada di kita. Saya sebut tadi. Kategori biasa satu. Satu lagi kategori yang betul keluar daripada Islam. Itu dia. Kategori ni ada dua. Pertama, kehidupan kita seharian boleh jadi murtad. Lepas tu kategori yang keduanya mengisytiharkan jadi murtad. Terima kasih. Tu. Yang keduanya, sebab jadi murtad. Lidah, perbuatan dan itikad. Apa dia? Sebab lidah. Sebab tiga. Lidah kita, pertuturan, perbuatan kita, lepas tu i'tikad. I'tikad. Cuba bagi contoh perbuatan kita boleh jadi murtad. Sebarang contoh. Menghalalkan benda haram, mengharamkan perbuatan kita. Botol arak halal contohnya. Murtad. Itu kita nak jaga. Kita nak jaga, maknanya kategori perkara-perkara itu. Contohnya lidah kita. Lidah kita jaga-jagalah supaya dia tidak menjadikan kita murtad. Lepas tu seterusnya, apakah yang berlaku ataupun yang terlucut ataupun yang gugur kepada seseorang yang mengisytiharkan dia ni murtad? Yang gugur pada diri dia. Dia ni murtad dah. Yang gugur pada diri dia apa? hak untuk hidup sebagai hak untuk hidup, dia wajib dibunuh. Yang kedua, Kahwinan. yang kedua, Semua status peribadinya. Saka. Seperti mana muka surat 1902 itulah. Mana hak digugurkan ni 3 perkara. Dia ni gugur hak. Kahwinan, pusaka dan sebagainya. Itu hak nombor 3. Dia ni kategori ni 3. Hak digugurkan 3. Nombor 1 hak hidup. Nombor 2 hak memiliki sesuatu. Nombor 3 status peribadi dia. Itu yang dikatakan hak yang digugurkan oleh orang murtad. Manakala perkahwinan, manakala pusaka apa begitu ni dia masuk dalam kategori ketiga. Jadi nak kabarkan maknanya orang yang murtad ini dia gugurkan kepada dia 3 perkara. Mana dia wajib dibunuh. Tak ada hak, mana tak ada peruntukan untuk hidup. Lepas tu yang kedua, memiliki, tak boleh. Lepas tu hak peribadi dia, segala-galanya habis keistimewaan kepada orang yang murtad. InsyaAllah boleh faham dan boleh mengamati dengan baik. Moga-moga ilmu yang kita dapat pada pagi ini diberi keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bertemu kembali pada minggu depan. Diucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين والملائكة المقربين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Guru. Waalaikumsalam. Terima kasih sama-sama. Kita keluar dulu Ustaz. Ya. Sila. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu lakum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat.